Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judain Sembang. Terima kasih kepada anda yang menonton video saya, teruskan like, share dan subscribe. So untuk hari ini saya akan membuat tutorial ataupun cara memasang model kereta elektromekanikal kawalan jauh yang tajuk ini ada dalam silibus RBT tahun 6. Ini adalah contoh yang kit yang saya dapat, okey. Dalam kit ni dia ada satu ni kita punya komponen, wire, apa semua ada dalam ni. Okey, yang kedua, ini adalah model elektromekanikal kereta kawalan jauh yang ada dia punya body ataupun badan kereta tu kita akan buat. Dan yang ketiga, saya juga mendapat manual untuk memasang model kereta ini. So, tajuk elektromekanikal ni ada dalam RBT tahun 6 dan mana nak dapatkan barangan ini adalah kepada guru-guru, dapatkan pada pembekal di sekolah. Ataupun saya pernah tengok dekat Shopee, kalau korang berani, cubalah beli kan, mana tahu berfungsi juga. Ataupun cari pada pembekal-pembekal di sekolah. Murid-murid juga boleh cuba. So macam mana nak buat, berjaya atau tidak, berfungsi atau tidak, jom kita tengok video ni. Okey, baik, inilah alatan dan bahan yang diperlukan untuk memasang model elektromekanikal kereta kawalan jauh. Okey, yang pertama sekali dalam set ini kita ada manual ataupun cara-cara untuk memasang kereta yang kita akan menggunakan ini sebagai panduan kita. Okay, yang kedua kita ada kertas ataupun body cover kereta itu, yang mana kita sebenarnya kita akan gunting dan lipat-lipat, kemudian murid boleh dah tulis nama, kelas dan sekolah di bahagian ini apabila dah siap. So ini bahagian kemasan nanti. Okey. Yang seterusnya kita akan menggunakan pemutar skru sebab ada bahagian yang perlu di skru. Kemudian kita ada set-set di dalam ini yang penting. So jom kita semak sama ada lengkap atau tidak set ini, sama atau tidak dengan dalam manual. Okey. Yang penting sekali kita kena semak. Yang pertama kita ada bahan kayu. Ini adalah bahan kayu yang digunakan untuk sebagai kontrol dan juga sebagai body kepada kereta, badan kereta. Yang ini sebagai alat kawalan dia, kontrol dia. Okay. So ini adalah bahan kayu, kita letakkan satu tempat. Kemudian tadi kita ada, yang ini kita ada dua antena, aerial, kita ada dua. Kemudian kita ada pemegang bateri. Okay. Kemudian kita ada ganda. Okay. Ganda kita ada dua. Kemudian kita ada roda. Roda kita ada empat roda. Kita ada papan isyarat. Okay. Ini adalah papan isyarat yang digunakan. Yang ini penting ni. Inilah akan memberi isyarat kepada kereta. Okay. Ada dua. Kemudian kita ada gear ganda dan juga skru di dalam ini. Gear ganda, gear motor dan juga skru. Yang ini sangat penting. Okay. Kemudian kita ada tiup pengecut haba. Kita ada kabel tie ataupun pengikat nylon. Okey, yang ni kita akan gunakan untuk mengikat nanti. Kita ada motor ataupun enjin dia. Dan kita ada dua wire ini, yang ni kita akan gunakan untuk memasang pada motor ataupun enjin nanti. Okey, so jom tengok cara-cara pemasangan je pula. Okey, baik, apa yang penting adalah kita perlu rujuk pada manual ini. Okey, yang pertama adalah langkah pemasangan. Mula sekali sambung wayar pada motor dan pasang gear kecil. Okey. Seterusnya adalah kita ikat motor pada bahagian badan kereta. Okey, inilah kedudukannya. Dan apa yang penting adalah kita kena tengok dalam gambar rajah ini bahawa bahagian gear ni mesti di atas garisan ini. Okey. Bahagian gear ini di atas garisan ini. So, jom kita tengok cara pemasangannya. Setelah siap pasang kabel tie tadi, kita gunting bahagian yang lebih ini ataupun kita potong sahaja. Berhati-hati semasa menggunakan gunting ataupun pisau. Seterusnya adalah pemasangan roda, ganda dan gear.
Okay, kalau kita lihat pada ganda ini, dia adalah bahagian yang berbunga, ada bahagian tidak berbunga. So ini adalah bahagian roda hadapan, yang mana gear ini akan dipasang pada ganda ini. So kita masukkan gear ini. Kemudian kita masukkan kayu tadi. Seperti ini. Dan seterusnya kita masukkan roda pada hujungnya. Okey. Pastikan gear berada di tengah-tengah. Okey. Okey, ini adalah contoh pemasangan roda, gear dan juga bahan kayu untuk memegang roda tadi. Dan pastikan gear ini berada di tengah-tengah. Ini adalah untuk bahagian hadapan. Okey, baik. Seterusnya kita akan sambungkan roda ganda yang kita dah pasang tadi pada badan kereta tadi. Apa yang penting adalah pada bahagian ini, gerigi ataupun gear di tengah ni mestilah menyentuh pada gear yang pada motor ni. Kerana apabila motor ni bergerak, gear ni bergerak, barulah akan menggerakkan roda ini. Itu yang paling penting sekali penyambungannya. So, jom kita tengok. Kemudian apabila kita telah pasangkan bahagian ini, kita perlu masukkan screwdriver di bahagian bawah ini supaya mengikat pemegang ini. So, jom kita pasang. Ini adalah contoh pemasangan yang telah dibuat. So, bahagian belakang, rodanya boleh berpusing, bahagian depan, rodanya bergantung kepada motor ni nanti. Okey, seterusnya adalah pasangkan pemegang bateri pada badan kereta ini. Seperti ini. Mari saksikan macam mana saya pasang. Kemudian pasangkan papan isyarat ini pada bahagian kereta ini. Bahagian yang sesuai adalah di bahagian belakang di sini, ruangan kosong ini. Okay? So kita akan pasang di sini. Setelah kita pasang, seterusnya adalah sambungkan wire-wire ini. Okay, seperti ini. Kerana sambungan ini sangat penting. Kerana kalau kita salah sambung wire-wire ini, maka kereta kita tidak akan berfungsi. Okey, yang pertama adalah wire merah dan hitam disambung dengan bekas bateri. So, warna merah dan hitam akan kita sambung kepada bekas bateri. Merah akan bertemu merah, hitam akan bertemu hitam. Seperti ini, kita sambungkan. Seterusnya kita sambungkan warna kuning dan hijau pada papan isyarat ini kepada motor. Untuk warna kuning, kita sambungkan dengan warna merah pada motor. Seperti ini. Okey, seterusnya adalah pemasangan wayar putih ini. Wayar putih ini akan disambungkan dengan aerial ataupun antena ini. Okey, seperti ini. Kedudukan L ni, kita akan sambungkan di bawah ni. Cara dia adalah masukkan lubang ini selari dengan lubang skru ini, kemudian kita akan skrukan dia sekali. Seterusnya adalah masukkan tiub ini kepada wire-wire yang kita sambungkan tadi supaya wire-wire ini tidak menyentuh satu sama lain dan tidak putus. So kita potongkan tiub ini mengikut panjang yang sesuai. Dan selesai pemasangan bodi dan badan kereta. Sekarang ini kita nak terus kepada pemasangan remote control. So, kita letak dulu kereta ni di tepi. So, untuk bahagian remote control, kita akan menggunakan satu lagi papan. Kita bahagikan kepada dua, satu bahagian atas, satu bahagian bawah. So, sama saja mana-mana boleh jadi atas dan bawah. So, yang pertama sekali, untuk bahagian bawah, kita perlu pasang pemegang bateri ini. Okey, seterusnya apabila kita telah pasang pemegang bateri, kita pasang pula papan kawalan ini di bahagian sebaliknya, di bahagian atas, dan
lubang ini akan menjadi lubang untuk kita masukkan wire ini ke bawah. Okey, kecuali warna putih. Sambungan merah pada merah, hitam pada hitam seperti ini. Kemudian wire putih ini sekali lagi kita sambungkan pada aerial atau antena yang ada dan kita skrukan pada lubang ini. Okey, baik. Sekarang inilah produk yang telah dipasang dan saya menggunakan bateri sebanyak 4, 2 untuk remote, 2 untuk kereta. So, sebelum kita membuat kemasan, memasangkan body ataupun badan kereta tu, kita perlu menguji kefungsian projek kita berhasil atau tidak. Sebab kalau dah pasang, tiba-tiba projek ni tak jadi, kita nak buka balik, so dia jadi masalah. So kita try dulu. Kalau dia berjaya, baru kita akan pasang kemasan body dia. Okey, so jom kita cuba. Okey, so kita punya projek berfungsi. Cuma pergerakan dia hanya boleh ke depan ke belakang. Sebab remote ni ada 2 saja kawalan dia, depan dan belakang. Kita tak ada kiri kanan. So bila dah berfungsi, baru kita buat kemasan dan kita uji lagi sekali setelah kita pasang body kemasan dia. So jom. Jadi untuk body ataupun badan kereta tadi mudah saja. Dekat tepi ni dah ada garisan putus-putus. So kita ikut saja garisan tu, kita lipatkan dan kita cabutkan body ataupun badan kereta tadi. Okey, jadi seperti inilah kereta kita setelah dipasangkan dengan body. Okey, pada pandangan tepi atas kita boleh tulis nama, kelas dan sekolah. Okey, pada bahagian tepi. So sekarang ini kereta telah pun siap. Remote control juga telah pun siap. Jadi sekarang saya nak cuba kereta ini sama ada pemasangan ini berjaya ataupun tidak. Okey, baik. Setelah kita uji kali pertama, kereta ni dia boleh berpusing semasa di atas. Tapi semasa di bawah, masa kita letak, dia punya body terkena pada tayar. So apa yang saya buat adalah saya gunting bahagian tepi roda ni, kertas ni, kotak ni, kemasan ni, supaya apabila kita letak, roda ni tidak melekat pada kotak ni. Okey, untuk depan dan belakang, untuk kedua-dua belah. So kita try lagi sekali, sama ada dia berjaya ataupun tidak. Okey, dah berjaya berpusing. So jom kita letak. Okey, so projek ini berjaya. So itulah cara-cara pemasangan yang telah saya buat tadi daripada awal sehingga ke akhir. Dan cubaan kali pertama, seterusnya kita modify sikit cubaan kali kedua. So untuk projek ini, cubaan kali pertama tu sebagai satu soalan ataupun satu aktiviti kepada murid. Kenapa sesebuah projek itu tidak berjaya? So murid perlu menganalisis sesebuah projek, kenapa tak berjaya? And then buat penambahbaikan supaya projek itu berhasil. Seperti yang saya buatkan tadi. Okey, so sekarang ini projek ini berjaya. So guru-guru dan murid-murid boleh cuba buat projek ini di sekolah. Dan senang je lah, tak ada masalah. So, saya pun nak sambung main. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.